saya berlakunya kenaikan harga minyak ni dia memang sedikit sebanyak memberi kesan. Sebab Banapi ni kita boleh panggil sebagai dia akan memberi kesan multiply, pelbagai kesan yang berulang ataupun kesan yang berbagai. Maksudnya dia bukan saja akan mengalami kesan kepada pengangkutan itu sendiri, tetapi juga kerana ia akan melibatkan dari segi kenaikan kos kepada pengeluar lah, sebab pengeluar ni pengangkutan itu merupakan salah satu daripada kos yang perlu dikira dari segi barangan ataupun juga perkhidmatan. Menteri Perdagangan dan Koperasi Keperdayaan Datuk Hassan Malik mengatakan biasanya kenaikan harga minyak ni mungkin dia memberi efek ataupun kesan lebih kurang 0.1%. Okey, kalau 0.1% itu mungkin kita nampak kecil, tetapi banyak juga kita lihat dan kita baca laporan media dan sebagainya. Ada yang naik sama dengan harga naik minyak. Misalnya ada mengatakan teh tarik naik 20 sen, makanan-makanan lain pun ada, terutama sekali makanan yang proses naik sampai 50 sen. Kemudian baru-baru ni pun pihak Persatuan Hartanah dan Perumahan Malaysia mengatakan bahawa bagi rumah-rumah baru kemungkinan akan menaik sehingga 10%. Kerana ia mungkin kenaikan tersebut melibatkan lebih kurang 100 jenis industri yang berkaitan dengan perumahan. Jadi itu kita tengok bahawa kesan tu akan dialami oleh beberapa industri, tetapi sebanyak mana dari segi kenaikan kos itu perlu dialami. Bagi industri, mereka akan mula mengira kos yang mungkin dialami disebabkan oleh kenaikan. Jadi akhirnya nanti mereka bila mula melihat berapa banyak mungkin kos yang terlibat akibat daripada kenaikan itu tersebut, dan akhirnya kita dapati bahawa ada setengah-setengah pihak dah mula menaikkan harga lah. Isu kenaikan harga minyak ni lah isu yang kita kata lama lah kan. Tetapi kita kena lihat balik bagaimana kesannya kepada rakyat lah, kepada pengguna. Sebab kita dah biasa dengan subsidi tersebut. Alasan kerajaan memberi subsidi dahulu kerana untuk memastikan bahawa harga barang dan perkhidmatan itu pada harga rendah. Tetapi yang kita ingin lihat sekarang ni ialah apakah persediaan kerajaan untuk membantu rakyat sekiranya subsidi itu distrukturkan semula dan akhirnya dimasukkan. Bagi pihak pemuka, ada beberapa perkara yang kerajaan kena lakukan sebelum memastikan bahawa sebelum kerajaan memasukkan subsidi. Pertama ialah isu infrastruktur seperti pengangkutan awam. Kita inginkan bahawa satu sistem pengangkutan awam yang cekap. Maksudnya sekarang ni orang yang sebelum ni menggunakan pengangkutan sendiri, dia beralih kepada pengangkutan awam. Memang kita nampak kerajaan dah mula adalah beberapa langkah-langkah yang mula dilakukan. Umpamanya kerajaan sedang mengusahakan projek MRT untuk meningkatkan dari segi kadar penggunaan pengangkutan awam di negara kita. Tetapi ia memerlukan satu langkah yang kepanjang lah. Maksudnya sampai satu target, sampai satu sasaran bahawa memang sebahagian besar daripada rakyat itu akan menggunakan pengangkutan awam dan menggunakan pengangkutan daripada menggunakan pengangkutan sini. Jadi pada masa itu walaupun berapa harga minyak yang dinaikkan, ia tidak akan memberi kesan kepada kita. Kita ambil contoh negara jiran kita di Singapura. Di Singapura pun sama juga di Malaysia, harga minyaknya pun lebih kurang tinggi berbanding dengan Malaysia. Tetapi berlakunya kenaikan harga minyak itu tidak menimbulkan keluhan kepada rakyat. Sebab kebanyakan mereka menggunakan sistem MRT untuk pergi bekerja ke atau mana-mana juga destinasi. Maksudnya itulah persiapan yang perlu dilakukan oleh kerajaan sebelum kerajaan nak menstrukturkan juga subsidi minyak ini, memastikan bahawa pengetahuan kita baik. Jadi bila berlakunya kenaikan ataupun pensuruhan balik subsidi itu tidak akan memberi kesan kepada rakyat kerana rakyat telah menggunakan pengetahuan lama. Okey, seterusnya kita dapati juga kadang-kadang akibat daripada kenaikan minyak ni kadang-kadang memberi juga kesan kepada barang-barang yang lain. Okey, kenaikan harga barang ini dia memerlukan satu tindakan penguasaan yang tegas dan juga yang berkesan lah. Umpamanya sekarang ni kerajaan menaikkan harga minyak 20 sen. Okey, adakah harga barang mengalami kenaikan yang
yang orang kata menasabah ataupun adanya pihak yang mungkin mengambil kesempatan. Sekarang kita dah ada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencantutan. Maksudnya mana-mana pihak yang didapati salah menetapkan harga secara ketaluan atas alasan untuk mendapat mengaut keuntungan secara pribadi, boleh diambil tindakan. Bila ada aduan daripada pihak pengguna, pihak penguasa akan pergi ke restoran tersebut dan menyiasat adakah kenaikan 20% itu menasabah atau tidak. Masalah yang berlaku di negara kita ni ialah undang-undang di negara kita ni ialah undang-undang berbentuk penguatkuasaan, bukan pencegahan. Pencegahan maksudnya sebelum katalah kita tengok ada orang tu nak melompak. Kita nak nampak orang tu nak melompak, dia baru nak meninjau. Kalau undang-undang yang saya kata contoh undang-undang yang pengguna tadi, selagi dia tak melompak, selagi tu kita tak boleh tangkap dia. Undang-undang dia begitu. Maksud dia selepas ada pengguna yang tertipu, maksudnya ada pengguna yang membeli barang dan dia mendakwa bahawa harga yang ditetapkan terlalu tinggi, dia boleh buat aduan. Sebelum ni Menteri Perdagangan mengatakan dia kurang menerima aduan daripada pengguna sebab harga barang. Bukan harga barang tak naik, tapi pengguna kurang buat aduan. Yalah, kadang dia buat statement direct lah. Dia kata, okey harga ayam naik, kita jangan beli ayam. Tujuannya supaya kita mengurangkan permintaan ayam. Dengan cara itu, pihak industri ayam terpaksa menurunkan harga. Itu salah satu cara. Dan memang kita lihat sebelum ni pun memang itu berlaku. Bila berlakunya permintaan ayam disebabkan kondisi memburuk, memang harga ayam turun. So, asalnya ada. Tetapi bagi barang-barang yang lain, yang keperluan asas, yang kita kata macam satu rumah, yang harga ni akan naik. Kalau kita tak beli rumah sekarang, so bila lagi kita nak beli rumah? Jadi kadang-kadang alasan itu ialah alasan yang tak sewajar lah. Tak mencerminkan keadaan sebenar yang boleh menyebabkan orang lagi tak berpuas hati lah dengan kerajaan lah, kerana memberikan alasan-alasan yang begitu. Kata tidak menunjukkan masalah sebenar yang dihadapi oleh kerajaan. Okay. Kita tengok alasan ataupun ulasan yang selalu berulang ialah harga minyak kita rendah. Itu biasalah. Siapa-siapa juga buat statement, dia kata harga minyak kita rendah. Tetapi dia tak melihat realiti di negara-negara yang harga minyak tinggi tetapi pendapatan dia tinggi. Berbanding dengan kita yang bila kita naikkan, tapi bagaimana dengan pendapatan kita. Jadi kadang-kadang dari segi membuat alasan kenaikan itu kadang tak begitu menasabah lah. Subsidi ni memanglah kadang-kadang bila kerajaan nak struktur subsidi tu memang dari segi rasional tu ada rasional. Tujuannya ialah memastikan bahawa peruntukan wang yang digunakan subsidi. Sebab subsidi ni kadang-kadang dia pun tak sampai pada sasaran. Okay, tujuannya subsidi ni ialah untuk membantu golongan tertentu bagi memastikan bahawa mereka membeli barangan pada harga yang rendah. Tetapi kita tak mahu juga ada golongan yang tak sepatutnya dapat subsidi. Macamnya orang kaya, dia tak patut dapat subsidi, tapi dapat subsidi. Pendatang asing, dia tak patut dapat subsidi, dia tak payah cukai pada kita, pun dapat subsidi. Sebab kita ni buat dari segi pemberian subsidi tu kita siapa-siapa pun dapat. Jadi mereka ni yang tak patut subsidi ni tapi dapat subsidi, itu yang kadang-kadang yang kita rasakan tak mencapai sasaran lah. Maksudnya kalau kerajaan beri subsidi, dia perlu disasarkan kepada siapa yang sepatutnya dia dapat. Apa juga perancangan yang dibuat oleh kerajaan yang sebenarnya memberi kesan kepada rakyat, dia perlu diperhalusi dan perlu diterangkan secara jelas oleh rakyat agar rakyat faham rasional di sebalik dasar yang dibuat oleh kerajaan. Dan dalam masa yang sama juga ada program-program alternatif yang dibuat oleh kerajaan bagi memberi pilihan kepada rakyat untuk bersedia untuk menghadapi. Macam saya kata tadi, okey, kita akan struktur balik subsidi minyak sampai satu peringkat tak ada lagi subsidi minyak. Tetapi bila kerajaan telah menyediakan sistem pengangkutan awal yang cekat, maksudnya berapa juga harga minyak naik tak akan beri kesan kepada kita kerana kita ada sistem pengangkutan awal yang cekat. So itu yang saya rasa perlu dilakukan oleh kerajaan sebelum apa juga program rasionalisasi subsidi itu nak dilakukan. Kerajaan mengatakan okey, beri jaminan harga barang tak akan naik, tetapi kadang-kadang tindakan yang diambil kepada orang yang menaikkan harga itu tak tegas. Mungkin alasannya kerana macam saya kata tadi, kerana kurangnya aduan. Bila orang buat kurang aduan, jadi susah nak buat tindakan kepada pedagang. Itu yang pertama.
Yang kedua ialah banyak juga kadang-kadang industri-industri ini yang sebab kita macam saya katakan tadi ialah kita mengamalkan sistem pasaran terbuka. Harga barang itu ialah ditetapkan oleh pasaran. So apa yang juga perlu dilakukan oleh kerajaan ialah makin memastikan bahawa persaingan itu berlaku secara sihat.